Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi semua di selamat hari Sabtu hujung minggu. Apa khabar semua? Boleh komen di bawah dengar suara saya dan nampak muka saya dan juga slide saya. Okay, siapa yang dah mengikuti di Facebook Institut Koperasi Malaysia boleh komen. Okay, ada yang dah like. Dengar suara saya sebelum saya teruskan. Okay, Cik Arifin, okay, nampak muka suara jelas. Waalaikumsalam, Cik Ismail Fendi. Okay, kita mulakan sesi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula sesi bicara ilmu koperasi digital melalui Industri Revolution 4.0. Bicara ilmu ini dibawa khas oleh Institut Koperasi Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan sesi ini merupakan sesi yang kelima bertajuk Augmented Reality dan Cyber Security. Sangat-sangat menarik topik ini, especially cyber security. Jadi kemungkinan saya akan mengambil sedikit masa lebih lah. Biasanya half an hour, setengah jam. Jadi mungkin hari ini saya terpaksa anjakkan sedikit masa sebab saya nak fokus lebih kepada cyber security. Okey, kalau kita lihat, kita dah pergi pada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat dan sekarang ni sesi kelima. So jarak antara sesi keempat dengan kelima ni mungkin jauh sikit. Nanti kita akan ulang kaji sedikit lah. Siapa yang tertinggal sesi pertama sehingga sesi keempat tu boleh layari balik laman web laman Facebook ataupun laman web pun ada saya rasa YouTube di Institut Koperasi Malaysia. Okey, jadi kita hari ini fokus kepada cyber security dan juga augmented reality dan kita nak menjadikan koperasi di Malaysia ni yang ada ramai ahli-ahli ini sebagai satu koperasi yang menuju ke arah pendigitalan. Okey, kita dah tahu industri 4.0 ni dia ada 9 pilar campur kita lagi 2. Kita panggil industry forward, kita ada 11 pillars dan saya dah menerangkan banyak jugalah topik-topik sebelum ni. Saya dah pergi pada additive manufacturing, cloud computing, internet of things, autonomous robot, system integration, big data analytic. So dan kalau kita tengok kebanyakan industri forward ni dia punya fokus ataupun industri 4.0 ni fokus dia lebih kepada apa? Lebih kepada cyber physical system. Dan di mana cyber physical system ni kita nak jaga data-data kita dan kita nak guna data kita ni untuk buat kerja-kerja yang seterusnya yang mana boleh kita fikir dari segi nak buat kerja dan buat ramalan, nak menjadikan kita ni lebih bersikap orang kata apa? Bersikap integriti, bersikap profesional dengan adanya cyber physical system dan di mana data tu adalah penting. So kalau kita tengok cyber physical system ni dia ada 3 benda yang dia selalu berkomunikasi, communication, control dan juga competition. Ini saya akan ulas lagi lah nanti pada akhir sesi hari Selasa nanti. Okey, hari ini kita akan membincangkan isu tentang augmented reality dan juga cyber security. Tapi saya lebih suka start dengan augmented reality lah. Sebab augmented reality ni dia macam straightforward, dia tak banyak sangat dia punya tu. Tetapi kalau kita lihat augmented reality ni, so augmented reality ni dia ada dia punya kesenambungan ataupun ada integration dia dengan Internet of Things, ada integration dia dengan cloud computing sebab data-data yang disimpan tu kebanyakan di cloud dan ada integration dia dengan cyber security sebab bila data ni dah ada kita kena fikir pasal cyber security. Ada juga augmented reality ni memang banyak data-data dia, kita fikir pada big data analytic dan bila ada cyber security ni banyaklah kita involve dengan autonomous robotnya, dengan system integrationnya, dengan big datanya, banyak. So dia kalau kita lihat industry 4.0 ni dia punya elements ataupun key of the technologies ni dia saling bersangkut paut antara satu sama lain. Dia tidak ada standalone.
Cuma mungkin di Malaysia dia panggil advanced material ni, dia ni mungkin standalone. Yang lain ni semua ada relationship dia lah, ada kesinambungan dia, ada integrasi dia. Jadi sangat sesuai kalau koperasi ni, katakan koperasi di Malaysia bermula dengan beberapa elements. Jadi kita tidak semestinya bermula dengan semua elemen, tapi kita boleh pilih mana-mana elemen yang sebaiknya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada augmented reality. Apakah dia augmented reality? Okey, sebelum tu saya nak tengok ada yang komen ataupun ada yang dengar. Okey, Abeki dengar. Okey, boleh saya teruskan? Okey, alright. Okey, kalau kita lihat daripada augmented reality, apakah dia augmented reality ni sebenarnya? Augmented reality ni dia satu benda yang di mana kita ada kombinasi di antara real world, alam nyata yang ada sekarang ni, dia panggil reality, dan juga combination of digital information ataupun data-data, maklumat-maklumat yang digeneratekan oleh komputer dan juga mobile application secara digital. Itu dia panggil augment. Jadi bila dua-dua ni bergabung dia panggil augmented reality. Nanti saya akan explain detail lagi, saya akan tunjukkan beberapa samples ataupun contoh augmented reality yang telah dijalankan. Okay? Jadi kalau kita lihat bagaimana dia bekerja ataupun bagaimanakah fungsinya, so dia bermula dengan input, dia mesti ada input. Jadi daripada input ni contohnya input daripada kamera, daripada mikrofon, audio saya, location, GPS, kompas, jam, komputer kita dan sebagainya, dan input-input ni akan dihantar ke data. So data ni akan simulate, okay, akan bekerja, dan di mana data-data ni lah yang perlu ada cyber security tadi ni, untuk kita protect data kita supaya daripada hackers ataupun orang-orang yang tidak berkenaan ni. So daripada data-data yang diambil tu dan kita transform benda tu dalam bentuk media. So media ni contohnya macam teks, video, audio, image, 3D model dan sebagainya. Jadi sebab tu kadang-kadang kita perlu ada satu internet connection yang agak bagus sebab kita data-data ni especially new video kan. So video ni kadang-kadang dia nak loading dan sebagainya. Itu kita perlu ada data connection yang bagus. And then kalau kita lihat output dia ni lah, output ni lah yang mana kita berada sekarang ni dan kita menggunakan kita punya tablet ke, handphone ke, kita dapat information tu. Sepertinya audio dan sebagainya. Okey, kita lihat lagi contoh. So augmented reality ini terbagi pada dua jenis. Satu yang marker based, satu yang markerless based. Apakah dia marker based dengan markerless based ni? Tu saya dah bagi gambar-gambar tu. So marker based ni dia macam kita letak satu marker ataupun satu gambar, objek dan sebagainya. Bila kita gunakan handphone kita, terkeluar maklumat yang ada dalam gambar tu. Tidaklah kita letak model sebiji dekat situ. Okay? Kadang-kadang kalau kita nak letak model sebiji dekat situ, contohnya kita dah kena ada, kalau ada orang seorang, dah kena ada banyak model yang kita perlu buatkan. Jadi dengan cara begini, dengan cara adanya satu marker ni, macam contoh dalam gambar tu, dia nak tengok perumahan. Okay? Macam mana siapa koperasi-koperasi yang ada buat hartanah contohnya. So gunakan marker ni untuk scan menggunakan handphone. Of course kita kena download dia punya aplikasi lah, dan daripada marker tu keluar paparan gambar ataupun paparan image ataupun paparan video tentang perumahan tadi tu contoh dan itu marker based. So ada juga yang markerless based, dia tidak pakai marker apa-apa pun, contohnya macam location based. Contoh macam projek saya di Langkawi, saya pernah buat contohnya saya di Pantai Cenang, saya duduk, saya berdiri di dataran Pantai Cenang tu, saya scan di depan dan saya akan nampak apa yang berada di depan jalan saya itu, tempat makan, tempat minum, tempat shopping dan sebagainya. Macam contoh di gambar ni, di gambar location based. Kemudian kalau kita tengok outlining based ni, contoh macam IKEA, kalau siapa-siapa boleh download software ataupun aplikasi IKEA, dia panggil outlining based. So contohnya dia akan scan kawasan situ dan kita boleh pilih kita punya perabot mana yang sesuai dan kita letak dekat situ dan kita tengok macam mana keadaan dia. So dalam konteks macam ni, dia scan kawasan tu, dia menggunakan outlining meja tu dan letak objek
kotak hijau dekat situ. Itu dipanggil outlining base. Dia tidak ada perlu marker dan sebagainya. Kemudian kita ada projection base. Contoh dalam gambar ni dia ada macam satu ilusi dekat atas keyboard, di atas jari dia. So dia boleh tekan keyboard tu menggunakan ilusi tadi tu. So tidak ada lagi physical keyboard. So boleh keyboard ni bolehlah tak payahlah nak masuk dalam bag dan sebagainya, nak lipat-lipat, tak ada. Dia semua all dah jadi augmented. And then kita ada superimpose base. Superimpose base ni jarang orang pakai lah. Biasanya orang pakai location base dengan outlining base dan juga marker base. So projek ni kalau nak buat senang, tak susah. So boleh lari laman web Zappar, zappar.com. Dia boleh bagi macam 30 hari free trial. So bolehlah buat try. So superimpose base ni macam kita tengah bawa kereta dan kita ada macam satu illusion di sebelah kita nampak ada kereta lalu, macam lebih kepada nak buat simulation lah. Okay, so there are two types, marker base dan juga markerless base. So kalau kita tengok usage ni memang banyak lah usage ni. Macam saya tunjuk tadi it's not only for hartanah tapi juga untuk marketing, untuk travelling. Macam kita sekarang ni ada masalah COVID-19, kita punya tourist industry kita agak terjejas. Dan kita perlu meningkatkan kita punya travel punya activities lah dengan menggunakan teknologi digital yang ada. Kemudian kita boleh juga gunakan augmented reality ini untuk maintenance dan repair sebagai kita punya SOP, standard operating procedures. Contoh macam katalah ada pipe dan sebagainya. Projek saya dekat Kedah saya pernah buat, saya bantu beberapa pelajar. Dia pergi dekat location dan dia boleh scan location tu, kita tahu bagaimana, apakah yang ada di bawah tanah tu. Adakah pipe air itu masih ada di situ dan sebagainya. So macam ada indication lah. So itu satu. And then kita boleh buat training macam education ni, macam contoh dalam gambar saya ni ada buku nama Warna mengenal haiwan. So ini untuk kanak-kanak tadika. So selepas dia color dekat buku tu dan dia menggunakan aplikasi, menggunakan tablet dia scan gambar yang dia color tu, nanti objek tu akan timbul dekat handphone dia dan color yang dia color tu akan wujud dalam objek tadi tu. So sangat menarik. Ini lokal kita buat, orang kita buat. Saya kenal ni Cik Azhar nama dia. Okay. And then kalau kita lihat dari segi kita nak scan produk, macam koperasi ada banyak produk. So produk-produk ni semua dah boleh kita guna pakai dalam bentuk augmented. So apakah kebaikan dia? Banyak kebaikan dia. Dia dapat real time guidance, dia dapat interaktif, kita dapat inovatif dan sebagainya. So banyak daripada marketing, travel, maintenance, shop floor monitoring pun boleh, training banyak, work instruction, untuk entertainment macam Pokemon Go. Sekarang dulu bersepah orang Malaysia duduk kat tepi jalan nak buat Pokemon Go. Pokemon Go ni pun kalau kita olahkan balik dari segi penggunaan koperasi ni, koperasi boleh deal produk-produk koperasi ni boleh orang kata buat macam Pokemon Go, pergi lokasi and then scan satu tempat tu, bila dia dah kumpul berapa banyak point dia dapat satu produk, mungkin dapat diskaun dan sebagainya. Ini salah satu cara yang kita boleh menggunakan pakai teknologi augmented ni dalam penggunaan bisnes di koperasi. Okey. Boleh ikut semua? Saya nak tengok apa komen. Okey, Encik Azali, penerangan sungguh jelas, kami suka. Terima kasih Encik Azali. Okey. Jadi kalau kita lihat, how can business benefit from augmented reality ni? Oh, sangat-sangat banyaklah. Kalau tengok di antaranya, dia boleh guna untuk produk promotion macam saya cakap tadi. Koperasi ada banyak produk. Jadi dia boleh gunakan augmented reality ni untuk promotion produk. And then dia boleh juga untuk create advantage of the produk. So contohnya macam kita tahu bila orang scan kita punya produk ni, kita dah tahu. Walaupun dia tak beli, tapi kita tahu dia punya karakteristik. Orang yang macam mana, produk apa, karakter dia macam mana, adakah dia tahap umur dia macam mana, sebab apa? Sebab dia dah download aplikasi dan kita tahu data-data dia. Kita tahu orang ni lelaki ke perempuan, umur dia macam mana, apakah karakter dia rajin ke dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok orang selalu scan tapi beli tak. So mungkin ada satu benda yang kita perlu lihat, bagaimanakah kita nak improve kita punya produk compare dengan competitors kita yang lain. So banyak. Antaranya saya dah tulis dekat situ, kita boleh call for action. Call for action ni contohlah macam tadi lah. Orang scan tapi orang tak beli.
Jadi mungkin bila kita gunakan augmented reality, bila orang scan, ada pula voucher dekat situ, keluar satu pop-up voucher dekat dalam aplikasi kita, beli, dapat diskaun. Nah, so nampak dekat situ. So dekat sini kita engage kita punya customer, walaupun kita tak ada dekat tempat tu. Okay. So sekarang ni kalau kita lihat marketing ni tak perlu lagi dah nak ada physical marketing. Masalah COVID sekarang ni pun kita tak perlu nak ada contact, kita perlu ada social distancing. So kaedah-kaedah begini sangat sesuai untuk kita gunakan, di antaranya lah. Okay. So ini di antara augmented reality punya kebaikan. So kalau kadang-kadang kita compare pula, orang kata apa beza augmented reality dengan virtual reality? So kalau kita lihat augmented reality ni dia lebih kepada kita berada di alam nyata. Tapi bila virtual reality ni kita masuk dalam alam digital. So contoh macam gambar tu nampak beza, dia pakai glasses, dia pakai handphone dan sebagainya. So augmented reality pun ada juga, ada glass, tapi glass ni maksudnya kita berada, kita nampak keadaan sekelilingnya. Kalau yang macam virtual reality ni kita tak nampak apa dah. Walaupun kita dekat dunia kita tapi kita tak nampak apa dah. Kita masuk dalam dunia dia. Itu beza dia antara virtual reality dengan augmented reality. So kalau kita tengok satu case study yang dibuat di Rusia, so macam contoh lembu ni. So lembu ni dia lembu tenusu, dia lembu yang menghasilkan susu. So dia berada di Rusia ni, dia ada 4 season ataupun 4 cuaca. So waktu sejuk dia tidak boleh menghasilkan tenusu sebab dia tengok dia punya keadaan sekelilingnya semua macam putih saja kan, dia tidak hijau sebab dia memerlukan keadaan untuk mempengaruhi pengeluaran susu. Jadi apa dia buat? Dia buat dalam case tadi, dia pakaikan lembu ni satu virtual reality, jadi lembu ni akan melihat sekeliling dia semua hijau. So dia akan melibatkan satu chemistry dalam badan tubuh lembu tu untuk menghasilkan susu. Ini salah satu cara lah jadi kita nampak dia lebih produktif. So this is one of the way ataupun salah satu cara bagaimana kita menggunakan teknologi digital ataupun teknologi augmented reality ni di dalam meningkatkan lagi apa yang kita buat, meningkatkan lagi produktiviti apa yang kita buat. Okay, so Cik Yusri boleh ikut. Alright, terima kasih. Okay, so kita akan kita dah selesai saya punya penerangan tentang augmented reality. So sekarang ni kita pergi pula kepada cyber security. Ini sangat-sangat menarik lah. Tetapi kalau ada sesiapa yang bertanya soalan, sila letak di dalam komen, nanti ada masa saya akan go through lah. Okay, so cerita pasal cyber security, ini agak orang kata menarik sikit lah. So kalau kita lihat cyber security ni, dia ni macam COVID-19 lah. Cuma dia ni COVID-19 ni dia physical, virus yang physical. Tetapi virus cyber security ni dia merupakan virus yang digital. So dia ada dua, satu physical virus, satu digital virus. Senang lah. So kita Malaysia might be lost 12.2 billion USD from cyber security threats. Okay, so ini kajian daripada Frost and Sullivan. Sebab apa? Sebab banyakkan pada kita masih lagi tidak beberapa faham dan tidak berapa aware tentang cyber security threats. Cuma yang kita aware bila ada kejadian berlaku, tapi kita tak buat pun apa-apa tindak tanduk yang perlu kita buat. Saya akan explain detail nanti, daripada saya akan tunjuk live attack virus. Saya akan buat some simulation sedikit dan sebagainya. So kalau kita lihat pada 2018 300 juta loss due to cyber security, dan insiden reported pada tahun 2018 ni sebanyak 10,699. Agak tinggilah kalau tengok compare to 2017, 35% increase. So benda ni akan increase lagi sebab apa? Sebab due to COVID-19 ni kita dah banyak menggunakan teknologi digital kita ni untuk kita buat kerja, work from home dan sebagainya. Jadi saya expect lah, tapi ini anggapan saya lah. Saya expect cyber security punya issues ni akan menjadi satu isu yang sangat-sangat besar. Dan dia ni sama macam COVID-19 lah. Kalau COVID-19 ni kita mengamalkan social distancing, basuh tangan dan sebagainya. So untuk cyber security kita perlu ada amalan-amalan tertentu untuk kita stop daripada berlakunya cyber security attack. So kalau kita lihat, Malaysia pun ada juga ISO 27001 27001 certification in Malaysia. So organisasi koperasi yang agak besar
So boleh mengamalkan ataupun boleh cuba dapatkan ISO 27001 certification in Malaysia. Okay, so ini contoh-contoh. Ini cyber attack ni. Cyber attack ni sebenarnya dia satu attack lah, macam attack. Cuma dia digital. Kita tak tahu, alih-alih dia ada je dalam kita punya laptop. Tahu ada pop-up keluar, ada macam-macam lah benda yang tak berkenaan keluar. Kadang-kadang dalam Facebook kita pun alih-alih je nama kita keluar, tunjuk benda-benda yang bukan-bukan, and then boleh tag pula dengan orang lain. So this is what they do. Malware ni antaranya adalah macam virus, trojan, sangat popular dululah zaman-zaman saya sekarang dah kurang sikit. Dan ada rootkits dan sebagainya. So kadang-kadang ada phishing ni maksudnya dia masuk dalam kita punya kita punya email, kadang-kadang spam kita dan sebagainya. So lepas tu kita digalakkan menggunakan antivirus. Siapa yang menggunakan Microsoft perlulah ada antivirus. Macam setengah gunakan Apple ni dia kurang sikit lah. Okay. Dan ada juga hackers yang ada dekat tengah-tengah di antara domain dengan website kita. So nak tahu website ni produktif tak produktif, saya akan explain nanti. So this is di antara attack yang ada dalam cyber security, yang mana kita tahu sebenarnya, cuma kita tak tahu nak protect bagaimana. Okay, so ini kalau kita lihat kalau kita pergi dekat threatmapcheckpoint.com. So ni live saya buat semalam, nanti saya akan share live lah. So kalau kita tengok dekat dalam ni, kita tengok Malaysia attack trend last 30 days, dia lebih kepada botnet. Botnet ni macam malware lah. Okay, dan dia ada crypto miner. Crypto miner ni orang yang main cryptocurrency lah. Okay, so and then dia ada mobile ni kita gunakan aplikasi mobile dan sebagainya, dia attack kat situ. So kalau kita nak tengok live, saya cuba tunjuk live. Okay, saya cuba tunjuk live. Alright, saya tunjuk live. Saya cuba share saya punya screen. Kita share screen live. Okay, saya share. Okay, so nampak live? Ada sesiapa boleh komen nampak live saya? Okay, sekejap Okay, dah nampak live. Alright, cantik. Okay, so this is live thread daripada the threat map that checkpoint. So kalau kita lihat dekat sini, top targeted countries dalam virus ini Nepal, Mongolia, Indonesia, Bolivia dan sebagainya. So kalau kita tengok top targeted industries ni utilities, finance dan healthcare. So 3 activities ni yang banyak orang hack dan sebagainya. So top malware ni dekat backdoor, banking dan sebagainya. So ini yang sangat-sangat penting lah. So kalau kita tengok ada 26,393,971 attack hari ni sahaja. Hari ni sahaja orang cuba nak attack. Dia belum masuk lagi tapi dia ada aktiviti nak attack. So kalau kita klik dekat Malaysia, samalah yang saya tunjuk tadi tu. So this is the Malaysia punya trend. So tengoklah macam mana. So dia agak orang kata saya punya internet connection unstable, tak apa. Okay, dia nampak balance lah, trojan dah kurang dan sikit. So kalau kita ada kesedaran tentang how to protect kita punya peralatan digital ataupun kita punya password dan sebagainya, numbers akan kurang. Numbers attack ni akan kurang. Begitu juga dengan COVID-19. Kalau kita buat social distancing dan sebagainya, so kita punya numbers yang jangkitan tu akan kurang. Okay, so nampak So this is one of the orang kata one of the so-called website yang kita boleh tengok how the attack of virus ni berlaku. Saya bagi share satu lagi. Kita tengok pada Kaspersky. Kaspersky ni memang famous lah. Kaspersky ni memang famous. Kalau kita tengok pada Kaspersky ini, tengok punya attack virus tu nampak. This is all the bukan dia masuk lagi, dia dalam proses nak attack. So kalau kita tengok dekat sini, masya-Allah, tengok memang hari-hari ada setiap masa. So just browse dekat, nanti saya akan share. Link. You boleh browse dekat cybermap.kaspersky.com. Boleh tengok live kat sini.
So dia ada OAS, on demand scan ni. On demand scan ni maksudnya kita baru nak masuk dalam kita punya laptop, dia dah buat satu antivirus scan. So dia dah tengok macam-macam. So sangat menarik lah, dan this is live. This is live. So kalau kita tengok, kalau saya tengok dekat Malaysia, bagi dia jalan dulu. Nampak? Ni the internal parts of orang kata internal parts of the digital. So kalau kita pilih Malaysia, mana Malaysia? Okey, ni Malaysia. Okey. Kalau kita pilih Malaysia, tengok Malaysia ada bawah kategori Kaspersky ni dia nombor 17 most attacked country. So apa yang dia attract tu dia bukan attack, tapi dia dalam proses nak attack, dia panggil OAS. OAS ni on demand scan. So macam kita buka je laptop, kita on the malware, kita on the McAfee ke ataupun Kaspersky ke, dia akan scan. So and then on demand scan ni, on access scan tadi itulah. On demand scan ni lebih pada macam kita nak buat scanning dekat folder kita, nak buat scanning dekat kita punya thumb drive. Kita selalu dapat kadang-kadang bila orang bagi kita thumb drive, macam-macam ada dot, macam-macam keluar kan. So benda ni kita kena buat lah. So kalau kita jaga benda-benda ni semua, kita takkan dapat, kita akan boleh kontrol 12.2 bilion USD yang akan kita hilang due to apa nama tadi ni, due to cyber attack. So kita boleh guna benda tu untuk penggunaan yang lain. Okay, so inilah lebih kurang apa nama ni, lebih kurang beginilah cyber security attack kita. And then saya akan teruskan kepada saya punya slide. Okay, nampak ya? So saya nak check Facebook. Okay, alright. Saya nak check Facebook. Ya, nampak hackers ni berapa income atau suka-suka saja. Memang itu kerja dia, Tuan Yusri ya. Sebab tu kalau kita boleh protect daripada kita di hack, kita sangat baguslah. Okay, so jadi kita dah tengok tadi ni cybermap.kaspersky.com, tuan-tuan semua boleh test lah, boleh test dan sebagainya. And then kita melihat pula jenis-jenis hacker. Ni hacker ada yang baik, ada yang tak baik juga ni hacker ni sebenarnya. So hacker ni adalah hacker yang 3 kategori hacker. Satu dia panggil white hat, satu dia panggil grey hat, satu dia panggil black hat. Yang paling ganas, yang orang tak suka adalah black hat lah. So sebab black hat ni dia akan masuk je, dia tak minta izin pun, dia akan cuba hack. Bayangkan kita punya website kerajaan kita pun banyak kena hack. Sebab this is what the ransom lah, dia nak buat macam saya hack you punya website, you nak buang virus, you have to pay me. Ini kerja dia orang sebenarnya. Okay, so itu black hat. White hat ni ini hackers yang beriman lah bagi pada saya lah, hackers yang beriman. Biasanya white hat ni dibayar. Macam contoh satu program dibuat ataupun satu software dibuat untuk apa nama ni, untuk kegunaan semua. Jadi syarikat ataupun organisasi perlu perlu bayar white hackers ni untuk hack sistem. So kalau sistem tu tak boleh dihack, maknanya sistem kita bagus. So mungkin sekarang ni dah perlu kita fikirkan organisasi yang besar-besar, koperasi yang besar-besar perlu dalam tender list, bukan setakat ada antivirus dekat server ataupun antivirus kat mana, tapi dia kena ada satu proses hackers hack the software as a whole, maksudnya daripada application sehinggalah ke server. So kalau access ni tak boleh masuk, maksudnya your security is good. I mean the programmer yang dah buat software you sangat-sangat bagus. And then grey hat ni berada di antara white hat ni dengan black hat. Tu dia. So dia kadang-kadang dia main-main lah, dia main-main. So hackers ni they are all programmers basically. And then dia belajar digital forensics ataupun cyber forensics. So this is the demand sekarang ni. So kalau tengok Malaysia dah ke arah pendigitalan, so bila ke arah itu kita perlu ada ramai hackers yang baik lah, yang white hat, bukan yang grey hat dan bukan yang black hat. So organisasi institusi ini dah kena dah kena so called fikirkan masalah-masalah begini. Okay, so these are the type, right? So kita dah tahu kita punya hacker, kita dah tahu bagaimana virus ni di-attack dalam dunia dan dalam Malaysia. So sekarang ni kita tengok apa yang hackers nak sebenarnya. So sebenarnya apa yang hackers nak adalah contact list kita. Dia nak spam kita punya emails,
dia nak tengok, dia nak spam kita punya contact list, dia nak tengok kita punya banking credential dan sebagainya. Itu yang berlaku pada Zoom yang saya pakai sekarang ni. Sebab pada itu dia dah upgrade dia punya sistem security dia. And then kadang-kadang macam dekat Facebook dia boleh ruin kita punya reputation. Contoh macam kadang keluar je benda-benda yang tidak berkenaan kepada kita punya data-data kita. So ini satu website yang kita boleh pawn atau protect data kita daripada breaching. So macam mana nak tahu kita punya data ni dah breaching ke belum? Okey, ini contoh saya letak saya punya email saya nampak saya dah kena pawn. Saya dah kena pawn. So antara pawn ataupun data breach saya dekat aplikasi yang saya download. Contohnya macam 8Fit ni untuk saya punya smartwatch. So data saya tu dah breach lah, dia dah ambil data saya tu. So kita tengok Canva ni pun ada juga yang yang orang boleh masukkan data-data, boleh curi data-data tu. Adobe pun ada juga. So benda-benda ni tu tuan-tuan dah just boleh pergi dekat haveibeenpawned.com, okay? Ada https // itu dan just letak email. Saya tak nak tunjuk demo lah. Kalau saya tunjuk demo kan saya letak macam-macam, bahaya juga. Okay, so this is one how actually you protect. Selalu kena tengok you punya you punya data. Okay. Okay, so boleh tengok semua. Okay, saya nak tengok. Alright. Okay. Kalau kita pergi second thing, second thing ni yang ni biasanya orang lupa nak buat. Orang pakai macam lebih kurang ajalah dipanggil password. Kadang-kadang nak banyak password ni takut lupa sebab ada macam-macam ada kan. So dalam nak secure kita punya password ni, kita kena fikir password ni sama ada kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai pembangun, kita kena set up 2 factor authentication. Maksudnya kalau kita nak masuk satu program atau satu software, dia ada username, dia ada password. Jangan ada password saja. Kena ada dua-dua. Username dengan password. Jadi bila username ni betul, password salah, dia akan delete. So kalau username ni salah, password ni betul pun dia akan delete. So this is one of the protection. Yang keduanya, nak buat password ni jangan guna nama personal. Dan yang ketiga ni, create longer password. Nanti saya akan buat demo. Okay. Dan kalau dapat, pastikan different password tu untuk different account. Macam kita punya Gmail, kita punya ni, fikirlah 2-3 account. Dan selalulah kerap tukarkan account password ni. And then kalau syarikat yang ataupun koperasi yang agak besar, pastikan ada password management tools. So just browse dekat laman web, akan keluarlah use password management tools. Dan kalau boleh jangan tulislah. Kalau tulis ni kadang-kadang adalah tak tahu kadang-kadang benda tu akan berlaku. So kalau kita lihat bagaimana kita nak tahu sama ada kita punya password ni bagus ke tak bagus. Jom kita demo sekejap. Okey, saya buat demo. Saya buat demo sekejap. Password check. Okey, saya buat share. Password check. Alright. So, dapat tengok website Kaspersky password check. Okey, dapat tengok. Cik Yusri dapat tengok. So, Kaspersky password check saya. Okey, nak nampak. Alright, cantik. Okey. So katalah dekat sini bawah ni ada satu ni kita boleh letak kita punya password. Contoh saya letak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Password ni biasanya diguna pakai dekat mana? Ni, kat public wifi, kat kedai-kedai makan, kedai mamak dan sebagainya. Apa nama password? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. So dekat sini pun Kaspersky dah bagi satu amaran, dia kata a password change is long overdue. Bad word password. So kalau orang nak hack pun dia boleh hack dalam masa 1 saat je. So bila dia boleh masuk dalam kita punya public wifi ni, so bila dia masuk dia akan boleh tengok macam-macam
siapa-siapa yang masuk tu, kalau katakan orang tu masuk guna public wifi, dia browse dia punya bank account, dia boleh masuk dalam tu. Ini yang kita kena protect sebenarnya. Okay, so contohlah, katalah saya letak nama Ahmad, Ahmad A huruf besar, H kecil, M A, ataupun A tu saya letak asterisk di alias di underscore 978. So kalau saya letak password yang macam ni, password ni, your password is easily crackable. 7 hari je dia nak buat. Nampak macam tu je. 7 hari je dia nak buat, dia nak boleh hack. So kita letaklah lagi apa nama ni, ataupun nampak letaklah Ahmad underscore, tak payah underscore, dia letaklah 789109876, panjangkan sikit. So dia ambil masa untuk 50 minit je untuk hack. So kita fikirlah, so pandai-pandailah kita nak merancang ataupun nak create password supaya susah orang nak hack. Okay, so boleh faham boleh tengok Sekejap saya tengok dekat Facebook apa komen-komen yang boleh saya bantu. Okey, dapat. Okey, menarik Cik Murni, sorry. Okey, alright, so far so good, dapat, alright. Okay, so this is one of how kita nak protect kita punya password. So sekarang dah kena fikir macam mana kita nak mantapkan lagi password kita. Okay, back pada kita punya apa nama ni, saya share balik saya punya PowerPoint. Okay, so kalau kita lihat balik kita punya PowerPoint ni, macam saya buat koperasi 2020 ada 14 tahun untuk orang hack. So ini contoh. Okey, sekarang ni kita nak lihat pada securing your data pula. So securing your data ni, apa yang kita perlu ada adalah kita perlu guna incognito when browsing. Ramai orang tak tahu incognito ni apa. Ada sesiapa yang tahu incognito ni apa? Incognito ni. Tahu tak apa incognito ni? Boleh type bawah tu ataupun boleh komen incognito ni apa. Okey, sambil tu incognito ni kalau kita nak tahu kita patutnya kita kalau nak browse kita punya fakta-fakta yang penting seperti banking kita dan sebagainya, kita perlu gunakan incognito tab ataupun face ni untuk Cik Arifin memang dia guna incognito. Bagus Cik Arifin. Ni ramai orang tak tahu sebenarnya Cik Arifin. Okay, so saya akan tunjuk demo lah ataupun saya tunjuk slide dan kita ada kita selalu pastikan kita log out. Kadang-kadang kita nak cepat kita biar je gitu kita tak log out pun. And then do not use public wifi. Bukan tak maksudnya jangan pakai public wifi, tapi kurangkan penggunaan public wifi. Bukan guna public wifi itu untuk kita browse data-data penting kita. Kalau kita setakat nak tengok Facebook, nak baca email tu, saya rasa should be okay lah. Okay? Tapi kurangkan. Kalau tidak kan nanti tak guna pula public wifi. Sekarang ni kita duk macam orang kata apa, promote public wifi. Bila orang datang tempat kita, nak wifi. Tapi wifi kita pastikan menggunakan password yang bagus. Bukanlah 1, 2, 3 sampai 0. Nanti orang hacker senang hack. Okay? And then kita tengok pada, kalau bagus, baik guna VPN lah for better protection, virtual private network. Ini a bit high sikit lah. Alright, so Cik Azali encryption, betul Cik Azali. Alright, okay. Cik Arifin kata semua historical cache dan lain tak disimpan. Betul. Alright, okay. So kalau kita lihat, kalau siapa-siapa yang tak biasa nak guna incognito ni, kalau kita guna Google Chrome tu, kita buka Google Chrome tu dekat tepi sekali tu ada 3 dot. 1, 2, 3, atas ke bawah. Okay, so kalau kita guna 3 dot ni, kita klik 3 dot ni akan keluar New Cognito Windows. So bila kita klik situ, maka akan keluarlah you have gone incognito. Maksudnya bila kita dah masuk dalam incognito ni, kita punya browsing history kita dia takkan simpan. Kita punya cookies and site dijaga. Kita punya information enters form pun dia jaga, dia tak simpan. So better go for this one lah. Kalau nak go for banking. Ni ramai juga yang tak tahu benda ni.
Okey, kalau dekat siapa yang gunakan Mac itu dekat dalam file pergi dekat Safari tu atas sekali tu ada file new incognito page ada panggil. So boleh tengok kat situ. Okey. And then nak tengok pula pada website. Ni website ni sangat-sangat penting. Okey. So kalau kita tengok pada website ni. So website ni, adakah website kita ni orang kata apa nama ni selamat? So biasanya kadang kalau tengok website ni dia ada HTTP double dot slash slash. So yang ada HTTPS double dot slash slash ni dia lebih secure sebab dia telah disecurekan oleh SSL certification. So macam mana nak dapatkan SSL certification ni ataupun nak dapatkan HTTPS ni, berbincanglah dengan apa nama ni web developer ataupun tempat kita simpan kita punya web hosting kita supaya dapatkan HTTPS ini. Jadi sangat-sangat penting. Sebab apa? Macam mana kita nak meyakinkan supaya pelanggan kita tengok kita punya website. Kalau saya tengok ada HTTP saja saya takkan pergi sebab dia prone to cyber attack. So bila ada HTTPS ni lebih secure lah. Itu yang pertama. Yang kedua ni ada website privacy policy. Dia kena ada policy. So dalam masa kita buat website ni pasti kena ada tulis tu view our private policy. So setiap website ni dia ada private policy. Contohnya macam data-data yang kita input, kalau kata ada website yang kita kena key in data dan sebagainya, pastikan ada benda ni. Jadi kita sebagai pelanggan, orang sebagai pelanggan yakin tentang privacy policy kita. So ni institusi seperti IKM dah kena ada lah benda ni, kalau tak ada perlu adakan. And then contact information, pastikan website kita tu ada information contact yang mana pelanggan boleh contact sama ada through email, through website, through call ataupun through mobile phone dan sebagainya. So senang kalau kita nak buat apa-apa, in case kalau berlaku spam dan sebagainya dalam website, kita boleh mengadu kat dia. And then yang nak dapat lagi bagus is Trustseal lah. Okay, Trustseal ni dia ada macam satu sistem yang dia boleh scan the malware. So bila scan the malware ni, kalau kita letak satu logo verified, secured. So webmasters ni ataupun web admin ni dia kena run dia punya malware scamming ni sentiasa lah. Mungkin boleh timing kan every 30 minutes ke ataupun every hour ke every week ke, supaya kita protect kita punya website ni from hackers. And then pastikan kita punya website ni tidak ada sign of malware. Contohnya kadang-kadang ada keluar je pop up. Kadang ada keluar je advertising yang bukan-bukan. Kita minta pun website kita bukan untuk advertising pun tapi ada keluar je, kadang ada phishing dan sebagainya. So benda-benda ni as a webmaster ataupun web admin dia kena buat. So dalam koperasi, website-website koperasi dan sebagainya, so pastikan kalau koperasi yang besar boleh ada webmaster. Tapi bila koperasi yang agak kecil tapi perlu ada website, kena ada benda-benda macam ni. Auto generated. Banyak ada sekarang ni software-software yang boleh kita guna pakai untuk kita menjalankan aktiviti macam nak check website kita ni sama ada bagus ke tak bagus. Okey. So kalau kita lihat macam mana kita nak test sama ada kita punya website ni bagus tak bagus. Dia ada satu website nama, saya ada bagi link kat atas tu, website vulnerability scanner. Cubalah, mungkin Institut Koperasi Malaysia boleh letak website tag URL, so scan. So nanti bila scan ni akan dapat satu informasi yang macam ni. Contohnya dia ada kata summary, overall risk level low. Ini saya masuk satu website yang baru saja upload, yang belum ada orang klik sangatlah, tak ramai. Itu sebab tu low. So kalau katakan kita tengok macam website-website kerajaan ni ada berapa banyak visitor, sebagai banggalah sebab ramai visitor. Tapi secure tak secure website tu. Ini satu lagi masalah kita. So perlu kita lihat dari segi konteks macam ni, sama ada kita punya website ni secure tak secure, boleh gunakan ni salah satu boleh gunakan dia panggil website vulnerability scanner. And then kita tengok apakah masalah-masalah seperti di sini HTTP dan sebagainya. So macam ni dia baru, dia tak ada lagi communication dengan server dan sebagainya, dia nampak okey lah. Dan dia akan bagi apakah
test yang dia dah perform, 10 daripada 10 ni, dia tengok macam checking vulnerability, analyzing, secure header, secure communication dan sebagainya. So, this is all digital punya kerja lah. So, saya rasa dah panjang lebar saya bercerita tentang cyber security, dan anggaplah cyber security ini ataupun virus cyber ni umpama COVID-19. So, kalau kita boleh protect COVID-19 ni sama-sama, saya rasa kita pun boleh protect cyber security sama-sama. So, is how to to eliminate hackers daripada black hackers dengan grey hacker ni, jadikanlah black hacker dengan grey hacker ni hackers yang white hackers. So hackers ni adalah hackers yang bagus. Okay, so dengan itu saya rasa saya nak tengok sekejap website Facebook. Kalau kita guna komputer, kita seorang guna, tak apa kan. Tapi kalau Cik Abeki kata ni nak guna boleh, tapi kalau Cik Abeki guna public wifi, orang pun masih boleh hack lagi. Okay, so Cik Usi kata, was it safe to store our password in Google account cloud? Store tu maksudnya apa? Store password. Janganlah. Saya would prefer not to. Kalau nak pakai password management tool is much better. Okay, betul lah. Kadang-kadang ada website keluar pop-up minta kita klik. Betul. This is terima kasih Auraminda bagi benda. So, saya harap perkongsian saya ni lebih kurang pada 30 minit, mungkin dah 46 minit ni, dapat memberi sedikit manfaat kepada ahli-ahli koperasi semua tentang bagaimanakah kita nak menjaga cyber security kita supaya lebih kita bersedia dan menghadapi bisnes akan datang. Sebab dijangkakan bisnes akan datang ni akan berlandaskan 90% lebih kepada digitalization. Jadi elok sangatlah kalau kita bermula dengan membuat ini. Jadi koperasi-koperasi semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau masih lagi belum ada yang apa yang saya beritahu tadi tu, bolehlah cuba sikit-sikit. Saya pun dari semasa ke semasa, sebab teknologi IT ni dia sentiasa ke depan. Jadi kita kena update diri kita dari semasa ke semasa. Okey. Jadi macam saya cakap sebelum ni, nanti pada 9 Jun hari Selasa minggu depan, kita akan ada kuis. Selepas je alamat saya akan bagi satu QR code. So tuan-tuan dan puan-puan boleh scan the QR code dan boleh menjawab soalan-soalan yang saya bagi. Tak banyak, ada 10 soalan saja. And then siapa top 5, siapa pemenang top 5, dia akan dapat buku yang saya tulis sendiri dan telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Productivity Corporation, dan sesuailah untuk kita menuju ke arah industri forward ataupun industri 4.0. Okey, terima kasih semua kerana sudi bersama saya, dan saya nak ucapkan masih lagi bulan Syawal. Okey, salam selamat Hari Aidilfitri, maaf zahir batin daripada saya, isteri saya, anak saya dan menantu saya. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang pada 9 hari bulan, hari Selasa kalau tidak silap saya, pukul 11 sama. So, terima kasih juga saya ucapkan kepada Institut Koperasi Malaysia memberi saya ruang sebanyak 6 sesi bercerita tentang bagaimana koperasi boleh menempuh industri revolution 4.0 ini dan menjadikan koperasi ini satu koperasi yang digital. So, tagline saya, teknologi digital menginsankan manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berhujung minggu.